hatiku. Bulan 8 2020 ni gelaplah usia persaraan saya 4 tahun. Sebelum tu saya cuti sakit setahun setengah walaupun dibenarkan cuti sehingga 2 tahun. 4 tahun tu hanya sebagai tarikh saja. Hakikatnya saya dah menjadi YB yang bersara selama 6 tahun. Saya bersara sebulan selepas MJJ bersara iaitu di usia 57 tahun. Niat saya ialah untuk memberi lebih tumpuan pada rawatan terapi saya, tumpuan pada suami dan anak-anak. Maklumlah, dulu kita wanita berkejaya, kadang ada kala alpa dengan tugas-tugas dan tanggungjawab sebagai isteri, sebagai ibu. At least saya cuba cover balik masa saya yang hilang dulu bersama suami dan anak-anak serta my family. Untuk memberi peluang kepada generasi baru dan graduan especially dan mungkin anak-anak saya, rezeki mereka. Pada saya rezeki itu kalau banyak habis, sikit cukup. Kita perlu bersederhana dalam segala hal. Maklumlah dalam keadaan ekonomi sekarang ni, jadi saya rasa keputusan saya waktu itu adalah yang paling tepat. Dan mungkin rezeki saya di bidang lain. Teruskan kerjaya saya di mana beliau akan jadi pilot. Sebab saya ada lagi 4 tahun untuk bersara wajib pada usia 60 tahun. Tapi please, I told him no more. Cukup sampai di situ. Semoga dengan persaraan saya juga dapat memberi peluang pada anak-anak muda, especially those out there yang tak ada kerja. Walaupun satu aja ada kekosongan jawatan saya, tapi ada seorang yang akan replace. Alhamdulillah, saya berpeluang untuk berkhidmat di beberapa agensi kerajaan dan semi government, iaitu di Pejabat Daerah Kuala Langat dan Universiti Kebangsaan Malaysia Bangil. 7 tahun pengalaman sebagai perisik dan penyiasat banyak mengajar saya menyelami erti kehidupan segelintir manusia yang rakus, menjadikan wang sebagai raja kemewahan, mengambil kesempatan, ruang dan peluang menindas golongan lemah. 10 tahun berkhidmat di bahagian pencegahan, saya terlibat dalam kempen pendidikan dan pencegahan rasuah. Pada masa itu, tidak banyak lagi kempen yang dilakukan melalui media elektronik. Oleh itu, kita banyak tumpukan kempen melalui media cetak seperti kalender, buletin, majalah manis-manis pahit dan juga program sekolah angkat. Di bahagian pemeriksaan dan perundingan, saya mengetuai urusia pegawai perunding, khidmat nasihat bagi memastikan kelemahan-kelemahan yang wujud dalam amalan, sistem dan tata cara sesebuah badan awam dan swasta bagi menutup ruang dan peluang berlakunya risiko dan jenayah rasuah. Selama 2 tahun, saya bersama PKPJ Hassan telah ditempatkan di UKAS JPM sebagai perintis untuk menumbuhkan unit integriti di Jabatan Luar. Kami mengaplikasikan semaksimum mungkin pengalaman SPRM dalam memantau dan menasihati dari sudut rasuah dan penyelewengan bagi projek-projek mega yang melibatkan syarikat dan agensi luar melalui unit kerjasama awam swasta di Malaysia. Di situlah kami berpeluang mengenali Tan Sri Ali Hamzah, mantan KSN yang semasa itu adalah Ketua Pengarah UKAS. Selepas tamat kontrak, saya ditempatkan semula di bahagian pendidikan masyarakat. Kali ini, saya diberi mandat untuk mengetuai cawangan pendidikan pelajar, khususnya audiens golongan muda dan pelajar. Ia memberi peluang kepada saya untuk melaksanakan kempen pendidikan, iaitu mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah. Bidang pengkhususan saya ialah pameran pencegahan rasuah dan memantau penubuhan Sekretariat Pencegahan Rasuah Malaysia yang melibatkan mahasiswa di IPTA, IPTS, IPG, MARA. Kami mengambil pendekatan menjadikan pelajar sebagai key communicator, menyebarluaskan kempen anti rasuah. Melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Kemudian, saya ditempatkan di unit integriti JPM. Baru menyusun strategi perancangan selama 2 bulan, saya dikehendaki berkursus kenaikan pangkat, di mana semasa itulah saya diuji dengan penyakit kanser. Maka, berakhirlah kerjaya saya buat seketika dan saya ditempatkan di bahagian siasatan hanya di atas kertas sebelum saya cuti sakit. Alhamdulillah, sepanjang perkhidmatan saya di SPRM, saya hanya ditempatkan di persekitaran Selangor dan wilayah persekutuan. Terima kasih kepada pengurusan tertinggi, khususnya mantan Ketua Pengarahnya, Datuk Aziz, Tan Sri Abu Bakar, Datuk Syafiee, Datuk Sri Zulkifli Makno, Datuk Zaki Hussein, Allahyarham Datuk Sri Ahmad Said Hamdan, Datuk Sri Abu Qasim Muhammad. Akhirnya pada 31 bulan 1 2016, setelah sebulan MJJ bersara, saya memilih untuk bersara awal di atas faktor kesihatan. Kawan-kawan pencen masa tu diraikan last punch out, tapi saya waktu tu tak berkesempatan memandangkan keadaan kesihatan saya.
Terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada SPRN kerana sudi menjemput saya untuk majlis persangkaan, tapi minta maaflah sangat. Waktu tu memang kita tak boleh berada di kawasan publik. Saya takut bila naik pentas ke, takut jatuh sebab bertaiko, dan self esteem waktu tu pun agak hilang. Walaupun saya kuat semangat, kita hanya manusia biasa kan. Setiap yang berlaku tu semua ada hikmahnya. Apa-apa pun terima kasih ya atas souvenir yang dibagi, walaupun melalui penghantar messenger sampai juga kepada saya. Dan salah satunya pula daripada Puspanita saya dapat telekong, cantik sangat telekong tu, sampai sekarang saya gunakan. Dan semoga ianya mengalir pahala kepada yang turut memberi sumbangan tersebut. Waktu saya bercuti setahun setengah tu macam-macam juga dah dalam kepala saya, angan-angan. Salah satu angan-angan untuk buat rumah di kampung selain daripada berjalan-jalan ke luar negara. Kebetulan waktu tu anak nombor 4 Hazim Ihwan ada belajar di sana di Wales. Jadi why not ambil kesempatan untuk jalan. Waktu tu memang berdoa banyak-banyak, ya Allah Tuanku kalau boleh biarlah bertaiko tu hilang masa tu. Masa tu saya pun dah buat fisioterapi kaki yang selepas operation clearance lymph node. Memang Allah permudahkan dan kita dapat berjalan ke Eropah waktu tu, walaupun ada beberapa insiden yang agak menyedihkan. Saya akan cerita di slot akan datang. Setelah beberapa tahun saya pencen, saya ada juga mengikuti perkembangan kerjaya kawan-kawan saya, Indra my junior. Alhamdulillah, saya lihat mereka dapat rezeki naik pangkat. Malah ada junior saya dapat 54, yang besar pun ada. Alhamdulillah, kita mendoakan dari jauh aja rezeki masing-masing kan. Tidak semuanya rezeki yang kita miliki itu adalah rezeki kita. Sebahagiannya adalah milik orang lain yang perlu kita kongsi bersama. Segalanya milik Allah. Tapi kalau kita tak pandai menggunakan wang tu dengan sebaik mungkin, no point. Walaupun saya bukan selebriti atau pakar motivasi terkenal, melalui pemerhatian dan pengalaman kerjaya, kursus-kursus, seminar dan ceramah yang diikuti daripada pelbagai personaliti semasa berkhidmat, dapat saya rumuskan seperti berikut. Penjawat awam janganlah sombong dengan pangkat, khususnya apabila kedudukan anda di atas. Di sebalik kecermelangan anda adalah hasil daripada kerjasama semua staf bawahan dan sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik. Di pengakhiran kerjaya, kita semua sama, akan hanya bergelar yang bersara dan menumpukan sisa-sisa hidup bersama keluarga tercinta, serta membuat persiapan untuk kembali pada yang esa. Oleh itu, sentiasa berbaik sangka dan hormat menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, kumpulkanlah bekalan saham sebanyak mungkin untuk ke akhirat. Kerana kebahagiaan di akhirat tidak mungkin dapat dinikmati tanpa melakukan amalan baik ketika di dunia. Berbanggalah anda selaku penjawat awam yang sentiasa melakukan amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Ingatlah, anda bertuah kerana terpilih daripada jutaan rakyat Malaysia yang memohon jawatan di sektor awam. Tidak kira jawatan, pangkat dan di sektor di mana saja anda berada, andalah tulang belakang dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat Malaysia. Tidak kira apapun kedudukan anda, sentiasa hayati dan amalkan integriti dan teruskanlah pematuhan dan pengukuhan integriti selagi hayat di kandung badan. Kerana kita sentiasa diberhati dan sentiasa menjadi ikutan anak cucu generasi kita.